Di Taiwan, jelas-jelas di Taiwan ya, di Taichung yang pasti. Nah, kita lagi ngapain? Nah, kita akan di sini. Ternyata kita sudah siap, ada satu pemandu nih ya, karena kita akan mengunjungi sebuah toko teh yang juga sudah ada di Indonesia ya, baru nggak berapa lama ya, di tahun 2021 ini, yaitu Sanchen. Indonesia namanya Cica Sanchen. Yup. Cica, bacanya Iya. Cica ya. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam tokonya yang boleh bilang unik sekali loh. Yuk, Let's langsung kita lihat. go. Ya, di lantai 1 ini selain tadi kita telah memesan ya minuman yang sempat bingung sih mau beli minuman apa karena dengar-dengar dari berita lah, dari IG lah, kayaknya banyak sekali minuman. Akhirnya kita home pimpa nih, masing-masing satu, jadi nanti cobainnya satu-satu. Dan sekarang kita ada di daerah sini nih untuk katanya kalau seandainya kita ingin kasih souvenir ke orang. Nah, ini ada nih katanya dibikin bentuk buku. Kemudian juga tadi dikenalkan juga ya katanya untuk perdana nih katanya. Kalau ini biasanya kan kayak model kopi nih. Kalau ini sengaja terbuka nih tehnya. Bisa diseduhkan langsung dan dikasih tahu lagi seduhnya mesti berapa derajat. Karena kita bingung mau pakai air panas kepanasan di atas 100 derajat nanti rasanya beda. Kalau kurang dari 100 derajat nanti juga rasanya beda. Jadi dikasih tahu. Dan yang pasti untuk mengharumkan nama teh Taiwan dan ia sudah berhasil mendapatkan yang namanya International Taste Institute Brussels bintang 3. Jadi ada 6 teh, salah satunya ada green tea, ada Paucung tea, kemudian juga ada ulung, klasik ulung dan ada 6. Oke, sekarang kita langsung ke lantai 2, kita meninjau yang lainnya. Oke? Kita berada di Lantai 2 sekarang. Di sini Lantai ada dua 3 tempatnya lantai nih ya. apa nih? Tadi kita telah belanja di bawah tadi nih. Sekarang kita sudah berada di lantai 2, kita akan meninjau secara keseluruhannya. Karena dengar-dengar di atas juga ada ada kebun teh ya. Kebun teh seperti apa kita lihat ya. Katanya langsung nyampe gunungnya 2000-an ya. 2000-an. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih di bawah bagaimana si mbak-mbak kok mbak-mbak sih. Adik-adik kerja, wah kayaknya sibuk ya. Itu tempatnya itu transparan sekali, termasuk juga untuk gimana cara mereka bikin tehnya diperlihatkan dengan jelas, bahkan kebersihannya mereka benar-benar nggak takut ya. Silakan saja dari konsumen ketika belanja di sini mereka juga bisa menyaksikan gimana cara pembuatan teh, kebersihan yang tetap terjamin, kualitas yang tetap terjamin. Betul, dan kualitas rasa tehnya juga sama ya, tidak hanya di Taiwan tapi juga di seluruh cabang di dunia, rasanya sama, luar biasa. Jadi ini kan mempromosikan teh Taiwan. Jadi jangan sampai tehnya Taiwan, tapi pas sampai di Indonesia kok jadinya teh campur-campur gitu. Pas ada di Amerika kok jadi bule-bule gitu kan ya. Jadi dia mempertahankan teh Taiwan. Nah, kita juga bisa lihat ya, semuanya ini juga wanginya itu aroma teh. Makanya ini juga tembok-temboknya juga dikasih teh. Nah, dikasih teh. Tehnya itu ditempel dan kalau kita deketin wangi. Wangi? Wangi teh kan, bukannya wangi ini kan. Wangi teh kan. Jadi kita langsung ke lantai 3 nih ya? Lantai 3, kita langsung naik lantai 3 ya. Ya, sekarang kita berada di kebun teh di ketinggian sekitar 2000 hingga 2500 meter. Mina pikir cuma di lantai 3. Oh, yes. Ternyata Di mana ini nih? di lantai 3 juga ada ya. Sebenarnya ini katanya dibikin suasananya seperti pegunungan yang tingginya 2000 hingga 2500. Tapi sebenarnya kita berada di lantai 3 dari ya gedung tadi yang kita masukin. Betul. Nah, ini tehnya ya, tapi tehnya karena sudah dipanen kemarin agak sedikit pelontos ya. Pelontos. Gimana cara metiknya? Kita bukan petani teh. Jadi kita hanya tahu ini tehnya itu teh ulung. Jadi teh ulung yang ditanam Di Pegunungan Lisan. Di Pegunungan Lisan yang memang merupakan salah satu produk utamanya ya untuk teh ini, teh Taiwan, teh Jadi terkenal luar Taiwan. biasa, di dalam gedung ini ada istilahnya kebun teh kecil. Oke, sip. Serasa di puncak nih ya? Iya, adem dia Udaranya tiap dan pas juga banget. dia bisa kasih ini yang biasanya kalau apa? Udah apa? Udaranya temperatur ya? Embun itu embun apa? Embun. Nah, jadi Bener-bener di pegunungan
siang teman-teman. Ini kalau seandainya musim dingin ya segini dinginnya, tapi kalau lagi musim panas juga dipertahankan hawanya lebih dingin daripada di luar. Kita tahu sendiri kan daerah Taichung udah mulai panas kan, maksudnya daerah panas kan dibandingin kalau untuk utara Peipu ya. Oke, sekarang kita masuk ya. 是我们这一边呢、在店内有一个很特别的一个记录活动是，当您购买茶叶，然后以及茶餐，我们会帮您做一个尝茶仪式。对，那这个尝茶仪式它很特别，就是其实红酒会越放越香，那茶叶它也是。所以说，当它这边的话会做一个动作，就是会将它放进来。那古时候其实会用封蜡的滴蜡的方式将它封起来。对，那我们会用比较现代方式去帮它做一个就是包装的部分，会用蜡条，对，那跟滴蜡是一模一样的效果。对，那它放到开始到第6年开始啊，它会开始产生作用。那茶叶它在里面就是开始会有一个反应，这样子就会变成是纯化反应，就会开始变得越来越香。对，然后它就可以去品一杯茶。我们茶3000就有了所谓的3大方针。第一个，专业的精神，做每个行业都必须要专业，从这个专业里面去展现，才是对顾客最好的一种交代。所以专业的部分，我们应该要怎么从事呢？这个是有课题的，所以我做出了所谓的 Lion 的萃茶机。这部萃茶机是经过我们2年的研发，它可以根据各种茶类、烘焙程度、糖度、冰量里头有近1000种参数而做个别的设定，从这个个别的设定里面，确保每一杯萃出来的茶都是现萃现泡，可以非常的新鲜。它有别于市面上的一般的桶茶，因为一般市面上的桶茶会有时效性的问题，也会有降温的问题。这个时效性的问题，在我们这部 Lion 的萃茶机里面可以完全获得解决，因为它现冲、现泡、现萃，杯杯新鲜，这是关于品质的部分。对食安的把关更是不遗余力。我们公司是第一个上 SGS 安心平台的手摇饮店，我们1年也所费不至在 SGS 的检验上。我们都甚至自己当有关单位的人员，从店面里面实际抽查，拿取我们里面的茶叶或者是纸杯各样送到店面里面的产货品，直接送 SGS 做检验。除了工厂端那边做检验过1次以外，海关那边检验过1次以外，或者是产地检验过1次以外，我们做了第3道最严格的内控把关，就是从我们现场里面抽样，直接我们自己送 SGS， 这些都是叫做安全跟专业上面的一种保证。那另外的部分，就所谓的艺术空间，我们想要创造个艺术空间，来买杯茶的话，可以在这个艺术空间里面享受这样子的一种氛围。享受这种氛围呢，可以使心情能够因为来买这杯茶而更加愉悦。第3个是人文素养，我一直强调的，我们做品牌是要有生命的，这生命里面就包含了所谓的灵魂。那这个生命里面有灵魂的话，我想这是人跟人之间互动的最好的一个基础，也是人跟人之间互动的一个良好的感受。所以我们茶3000的3大方针，我们就照着这3大方针下去做。